Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Pada video 2 tahun lepas yang saya buat tentang Singapura dilanggar todak, di mana seorang pedagang dan ulama dari Pasai bernama Tun Jana Khatib telah datang ke Singapura untuk membuka lembaran kehidupan baru di samping berdagang. Anda boleh tonton video penuh tersebut di channel ini dengan mencari tajuk Singapura dilanggar todak. Dalam video tersebut, saya ada menyebut jenazah Tun Jana Khatib telah terdampar di Langkawi. Itu pun berdasarkan rujukan cerita di Wikipedia. Kemudian pada tahun lepas, kisah sebenar Tun Jana Khatib atau dipanggil Syekh Jana Khatib mula terungkai apabila beliau dihukum bunuh oleh Raja Singapura. Jenazahnya kemudian dikatakan gaib. Sebenarnya jenazah Syekh Jana Khatib tidak gaib, tetapi telah dilarikan oleh anak murid Syekh Jana Khatib sendiri pulang ke Pulau Pasai di Kepulauan Riau dan bukan Pasai di Sumatera. Anda boleh tonton video penuh tersebut di channel ini dengan mencari tajuk Cerita Sebenar Syekh Jana Khatib Tersimpan Rahsia di Pulau Pasai. Ketika 2 tahun dulu masa saya buat cerita Singapura dilanggar todak, Allah belum mengizinkan kami merungkai perkara yang sebenar. Jenazah beliau bukanlah terdampar di Langkawi. Setelah kami ke Pulau Pasai, barulah cerita yang sebenarnya terbuka. Semua atas ketentuan Allah. Yang menjadi persoalan sekarang, siapakah pemilik makam purba di Langkawi ini? Apakah ceritanya? Makam ini kembali menjadi misteri. Untuk merungkai makam purba ini, saya telah merancang begitu lama ke Langkawi dan akhirnya pada Disember 2022, saya dan Puan Ita diizinkan Allah untuk menziarah makam ini di Langkawi. Makam purba ini terletak di dalam Mukim Ulu Melaka, 13 km dari Pekan Kuah. Makam purba ini telah ditemui pada bulan April 1975 oleh Ahmad bin Bulat semasa beliau mengorek tanah Pongsu untuk membuat tapak rumahnya. Makam ini panjangnya lebih kurang 236 cm, merupakan kubur lama dan batu nisannya ialah batu nisan Aceh. Setelah diteliti bentuk nisan Aceh itu, didapati bahawa kubur itu adalah kubur seorang perempuan. Penduduk tempatan anggap kemungkinan makam lama ini ada kaitan dengan penempatan orang-orang Aceh di Pulau Langkawi pada zaman dahulu. Apabila saya dan Puan Ita menjejakkan kaki ke sini, kelihatan hanya makam ini sahaja yang ada di kawasan ini. Tiada makam lain kelihatan di sekitarnya.
Makam ini dikelilingi rumah-rumah penduduk kampung. Struktur nisan makam ini kelihatan masih dalam keadaan baik dan terpelihara, walaupun ada bahagian yang sudah patah tetapi masih diletakkan di tempatnya. Pada makam ini terdapat pokok kecil yang ditanam pada bahagian kaki dan kepala, menyerlahkan lagi keserian pada makam ini. Menurut tipologi nisan Aceh, nisan ini dipercayai nisan jenis N. Sama dengan nisan di makam Tun Fatimah di tanah perkuburan Islam Padang Mat Sirat, seperti yang saya siarkan pada video yang lepas. Tetapi nisan Tun Fatimah telah banyak bahagian yang sudah patah sehingga hampir hilang identiti rupa bentuk nisannya. Namun, di makam ini, nisannya masih dalam keadaan baik. Adakah makam ini ada kaitan dengan Tun Fatimah? Dalam beberapa ketika, Puan Ita telah dapat maklumat dari sumber batin, iaitu pemilik makam ini memang benar makam seorang perempuan. Nama pemilik makam ini adalah Tun Kinta. Beliau merupakan seorang Sri Kandi dari zaman Kesultanan Melaka. Jadi makam ni Tun Kinta lah. Dia respon bila kau sebut nama tu, Tun Kinta. Respon dia macam mana? Mula dia berdiri je. Dia berdiri, lepas tu dia lalu. Dia lalu. Lepas tu dia lalu lagi. Itu bila kau Itu sebut. respon dia. Bila kau sebut. Mula dia kata, kau cakap je, kau cakap Tun apa? Sri Kandi Melaka Tun. Tun siapa? Dia kata, Tun siapa? Dia suruh cakap je. Oh, dia nak macam itu ya. Bila aku cakap Tun Kinta, dia berangin. Berangin. Tanya dia, kenapa makam dia jauh ke sini? Sebab Tun Fatimah dah tak ada masa tu. Paksa lah dia cari haluan dia sendiri. Jadi cari tempat lain lah. Sebab sekarang dia dah bukan Sri Kandi. Dia kata masa tu dia bukan Sri Kandi lagi. Orang kata dah jadi orang biasa. Jadi dia ikut haluan sendiri. Dia berkahwin tak? Tak. Tak berkahwin. Dia tak berkahwin. Jadi yang kebumikan dia pengikut dia ke? Yelah, orang-orang yang tahu dia ni siapa. Oh. Tun Kinta Dan bila aku cakap Tun Kinta, tadi ada kuku-kuku warna putih dia lalu. Makam beliau berada di Langkawi disebabkan beliau di antara pengikut yang mengiringi Tun Fatimah ke Langkawi akibat dari ancaman serangan Portugis ke atas Melaka pada 1511. Kepada yang belum tonton video yang lepas, boleh rujuk video tersebut di channel ini dengan tajuk Tun Fatimah. Beliau adalah sepupu kepada Tun Fatimah dan seperguruan dalam persilatan bersama-sama dengan Tun Fatimah di Pulau Besar, Melaka. Tun Kinta meninggal dunia ketika umurnya telah tua, mungkin dalam umur 80 tahun atau lebih. Persoalannya, kenapa makam beliau berada di sini dan tidak berdekatan dengan makam Tun Fatimah? Menurut maklumat dari sumber batin, apabila Tun Fatimah telah meninggal dunia, semua pengikutnya yang menjaga Tun Fatimah termasuk Tun Kinta telah menjadi orang biasa dan mencari haluan masing-masing. Beliau telah memilih dan menetap di kawasan ini dan meninggal dunia di kawasan ini. Tun Kinta tiada waris kerana beliau tidak pernah berkahwin dengan sesiapa. Hidupnya banyak mencurahkan bakti kepada Kesultanan Melaka sehingga digelar Sri Kandi Melaka. Di akhir ziarah ini, saya tergerak untuk siram makamnya dengan air dengan niat
Semoga segala pengorbanannya kepada Kesultanan Melaka dan kepada Tun Fatimah akan dibalas dengan baik di akhirat kelak, insya-Allah. Maka terjawablah siapa pemilik makam ini dan kisahnya. Alhamdulillah. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang beriman dan dicucuri rahmat. Amin. Al-Fatihah. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.